Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita untuk mata pelajaran sirah tahun 4, iaitu tajuk Asas Negara Islam yang pertama, Pembinaan Masjid. Baik, kita masuk untuk unit yang pertama, iaitu Pembinaan Masjid. Pembinaan masjid adalah merupakan perkara pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika peristiwa hijrah ke Madinah. Masjid yang pertama dibina oleh Rasulullah adalah Masjid Quba. Tiba di Madinah, Rasulullah membina sebuah lagi masjid yang dikenali sebagai Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi ini dibina dengan menggunakan tiangnya yang dibina dengan batang pokok tamar, rangkanya daripada pelepah dan daun tamar, dan lantainya pula daripada batu-batu. Dalam Masjid Nabawi mempunyai ruang tempat tinggal bagi muhajirin yang miskin. Pada zaman itu, masjid menjadi tempat pusat pentadbiran, tempat bermesyuarat, pengembangan dakwah, penyebaran ilmu pengetahuan, aktiviti kemasyarakatan, pusat kemudahan untuk tetamu dari dalam atau luar negara dan aktiviti lain yang bermanfaat. Kita teruskan dengan unit kedua, iaitu pemantapan akidah. Untuk pemantapan akidah, pada ketika itu kehidupan penduduk Madinah sebelum kedatangan Rasulullah adalah dengan menyembah berhala. Jadi ketika itu Rasulullah menyeru mereka untuk menyembah Allah dan meninggalkan kepercayaan nenek moyang mereka. Madinah merupakan tempat yang paling sesuai untuk disebarkan Islam. Di peringkat awal dakwah Rasulullah, baginda menekankan akidah atau kepercayaan yang bersesuaian fitrah hidup manusia. Okey, kita teruskan untuk ibadah pula. Ibadah solat diwajibkan ke atas umat Islam sejak dakwah awal Rasulullah SAW, iaitu dengan menunaikan solat dua waktu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Kemudian, ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, solat difardukan sebanyak 5 waktu seperti yang ada pada hari ini. Ibadah solat merupakan ibadah asas dalam Islam. Jika tidak sempurna solat, maka tidak sempurna agamanya. Jadi ketika itu, sebelum disyariatkan azan, umat Islam berhimpun untuk menunaikan solat tanpa sebarang seruan. Kemudian disyariatkan azan untuk mengingatkan orang Islam tentang masuknya waktu solat fardu. Ketika ini Rasulullah melantik Bilal bin Rabah untuk melaungkan azan. Selepas difardukan solat 5 waktu, barulah difardukan ibadah-ibadah lain seperti puasa, zakat. Ketika itu, zakat ada pada tahun kedua hijrah, manakala ibadah haji pada tahun ke-9 hijrah. Okey, kita teruskan dengan akhlak. Apabila Islam sampai, Rasulullah menyampaikan ajaran Islam dengan akhlak mulia dan menjadi qudwah hasanah, iaitu contoh yang baik. Antaranya, baginda bersifat ikhlas, berkasih sayang, adil, belas kasihan dan sifat-sifat terpuji yang lain. Rasulullah menunjukkan sifat-sifat ni agar boleh dicontohi oleh umat Islam yang lain. Akhirnya, sifat mazmumah dapat dihapuskan. Antara contoh terbaik yang ditunjukkan oleh Rasulullah ialah membalas kejahatan dengan kebaikan. Seterusnya kita teruskan dengan pendidikan. Rasulullah juga sangat menitik beratkan pendidikan kepada umat Islam. Setelah tertegaknya negara Islam di Madinah, Rasulullah memerintahkan beberapa orang sahabat baginda menjadi guru kepada masyarakat Islam di Madinah. Ketika berlaku perang Badar, sebahagian tawanan yang ingin bebas disyaratkan untuk mengajar cara-cara menulis dengan betul kepada 10 orang anak-anak orang Islam. Setelah itu, ramai penduduk Madinah boleh menulis dan membaca. Untuk memastikan Islam tersebar luas, baginda telah mengutus para sahabat untuk mengajar syariat Islam kepada kabilah yang berada di luar kota Madinah. Rasulullah bertindak sebagai guru utama yang mengajar sahabat hukum-hukum agama. Dalam pendidikan juga, Rasulullah juga menghususkan satu hari
dalam seminggu untuk mengajar wanita berkaitan hukum-hukum agama dan menjawab kemusykilan mereka. Dan yang terakhir adalah ekonomi. Rasulullah menggalakkan orang Islam mengusahakan tanah-tanah mereka. Pada zaman jahiliah, keadaan ekonomi dan keuangan diketuai oleh orang-orang Yahudi. Jadi, ketika itu, kaum Yahudi berurus niaga dengan mengamalkan penipuan dan riba dalam pinjaman. Setelah kedatangan Islam, orang-orang Islam menunjukkan cara jual beli yang halal tanpa penipuan dan riba. Kemudian Rasulullah mewujudkan sebuah pasar yang khas untuk orang Islam berniaga. Kemudian selepas daripada itu, kedudukan ekonomi di Madinah menjadi kukuh. Masyarakat hidup dalam keadaan stabil, aman dan makmur. Jadi itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.